Sungai Besar Selangor adalah berkeluasan 599.05 hektar, manakala jumlah penduduk di sini seramai 58,955 orang. Majoriti penduduknya terdiri daripada petani, pengusaha industri kecil dan sederhana serta nelayan dengan sebilangan kecil bekerja dengan agensi kerajaan dan swasta. Kawasan ini terkenal dengan pelbagai tarikan pelancongan yang boleh dikunjungi. Antaranya Homestay Haji Dorani, Pasar Petang Sungai Haji Dorani, Laman Tebu Aidil, Nisa Agrofarm, Pasar Jerami Ban Kenal dan banyak lagi. Turut membina Empire MSSM Bistari merupakan sebuah syarikat yang mengusahakan tanaman padi di sekitar kawasan Sekincan dan Sungai Besar Selangor. Harapan saya pada pemuda-pemuda kawasan Sungai Besar, ambillah peluang yang luas ni, yang banyak ni. Gunakan sebaik-baiknya, berbudi pada tanah. Ia diusahakan oleh anak jati Sungai Besar bernama Muhammad Sapuan Sofian bin Muhammad yang mewarisinya dari keluarga. Mempunyai misi untuk meningkatkan lagi hasil pengeluaran, anak muda ini menggabungkan penggunaan teknologi drone dalam membantu kerja-kerja meracun serangga perosak padi. Dengan konsep pinjaman asas simpanan, bantuan pinjaman yang diberikan digunakan sebagai modal tambahan dalam urusan perniagaan. Mula berminat dengan drone. Sewaktu saya berjalan ke Sekincan, saya ada ternampak seorang pakcik ni boleh mengendalikan drone. Saya rasa tercabar dan saya bermula dari situlah. Saya mencari drone saya membeli untuk kegunaan saya sendiri. Kerana peluang daripada agensi-agensi ni terlampau banyak, cuma tak diambil peduli. Zaman sekarang ni teknologi makin canggih. Kalau dulu kita pakai 20 liter air, racunnya sedikit. Dengan menggunakan teknologi drone, air sedikit, racunnya kuat. Syarikat ini menerima bantuan dan bimbingan dari pelbagai agensi dan antaranya ialah Hijrah Selangor yang menyediakan program mikrokredit bersepadu untuk membantu para usahawan. Saya beli drone 4 tahun lepas dengan nilai harga RM35,000 untuk mengerjakan sawah yang saya usahakan. Dengan adanya teknologi sekarang ni, kita dapat siapkan dalam masa 30 minit. Saya dapat menjimatkan masa. Saya pakai drone sekeping hanya 20 minit ke 30 minit. Maknanya sepagi saya boleh dapat 5 keping. Jimatkan masa, jimatkan tenaga. Macam-macam lah boleh jimat menggunakan drone ni. Kalau dulu meracun 1 keping 2 jam, sekarang ni mengambil masa 30 minit sahaja. Kepada pemuda-pemuda, ambillah peluang sebanyak mana peluang yang boleh diambil. Kerana agensi-agensi ni banyak memberi bantuan, pertolongan daripada kaunseling, daripada tapak, semua disediakan. Rebutlah peluang ni sebanyak yang mungkin. Dengan kemajuan teknologi dan berani meneroka sesuatu yang baru, generasi muda kini menggunakan pelbagai teknologi untuk membantu memudahkan kerja-kerja di lapangan. Selain mencari cara baru untuk meningkatkan lagi pengeluaran hasil pertanian masing-masing. Siapa sangka drone yang pada asalnya lebih bertujuan ke arah rekreasi kini boleh dipelbagai gunakan untuk membantu aktiviti pertanian. Cabaran mengusahakan sawah padi ni banyak. Salah satunya faktor cuaca, air tak cukup, air berebut. Biarpun agak tinggi pelaburannya, hasilnya cukup memuaskan Muhammad Sapuan. Masalah benih padi tak hidup, rumput terlampau banyak, dan yang terbaru sekarang ni masalah barang input terlampau tinggi. Selepas saya menggunakan drone ni, nombor satu dapat menjimatkan tenaga kerja, menjimatkan masa, dan kita cepat bertindak bila satu-satu penyakit datang. Biarpun berdepan dengan cabaran seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, namun semangat anak muda ini tidak goyah, malah lebih bersemangat lagi untuk maju ke hadapan. Ini kerana cabaran yang hadir adalah cabaran yang biasa ditemui dalam bidang penanaman padi.
Kuala Selangor mempunyai hampir 6,000 hektar sawah padi dan mampu mengeluarkan hampir 5,000 tan padi bagi sehektar tanah. Biarpun jumlahnya lebih kecil berbanding keluasan di negeri Kedah, namun hasil pengeluarannya lebih tinggi. Majoriti penduduk di sini terdiri dari petani, pengusaha industri kecil dan sederhana dan nelayan dengan sebilangan kecil bekerja dengan agensi kerajaan dan swasta. Kini, industri penanaman padi mula diambil alih oleh generasi muda yang mempunyai misi dan visi yang berbeza seperti Muhammad Sapuan. Mengeluarkan hasil pertanian dengan lebih banyak lah. Betul. Kalau tak ada benda ni, dia guna secara tradisional. Guna style lama lah. Selain bantuan yang diberikan, pihak Hijrah Selangor turut melawat usahawan yang dibantu dari masa ke masa untuk lebih memahami jenis bantuan tambahan yang diperlukan oleh usahawan. Malah, Hijrah Selangor juga turut menggalakkan usahawan untuk melabur ke dalam teknologi terkini untuk lebih berdaya saing. Ternyata, penggunaan teknologi drone untuk membantu memudahkan tugas-tugas meracun sawah ini turut menarik minat pegawai yang bertugas. Saya dapat menjimatkan masa. Saya pakai drone, sekeping hanya 20 minit ke 30 minit. Maknanya sepagi saya boleh dapat 5 keping. Jimatkan masa, jimatkan tenaga. Macam-macam lah boleh jimat menggunakan drone ni. Saya menggunakan pekerja seramai 4 orang. 4 orang ni untuk membaja. Sebab saya menggunakan teknologi drone untuk meracun saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada agensi-agensi yang banyak menolong saya, terutamanya PPK, Peladang, daripada segi bantuan racun, baja, pemasaran dan juga tak lupa pada Hijrah Selangor. Melalui skim Go Digital yang diperkenalkan oleh Hijrah Selangor, usahawan berpeluang menaik taraf peralatan pertanian daripada kaedah manual kepada teknologi drone untuk meningkatkan hasil padi dan menambah pendapatan. Teknik pengetahuan dan pemasaran lebih berkesan melalui dalam talian juga diperkasakan agar usahawan sentiasa cakna sesuai dengan peredaran masa. Biarpun sudah beralih ke arah penggunaan teknologi drone, namun penggunaan tenaga manusia masih lagi diperlukan untuk beberapa tugas tertentu. Biarpun mewarisi perniagaan penanaman padi dari keluarga, sejak diambil alih oleh beliau, pelbagai pembaruan telah dilakukan. Ini secara tidak langsung dapat menaikkan lagi hasil pengeluaran padi sekaligus meningkatkan lagi pendapatan beliau. Semua ini dapat dicapai kerana beliau sentiasa mencari dan mengikuti latihan dan kursus bimbingan yang ditawarkan oleh pelbagai agensi berkaitan. Ini termasuklah pengurusan perniagaan, penjagaan tanaman dan bantuan kewangan. Jika dahulu bidang pertanian merupakan bidang yang kurang diceburi oleh anak muda, namun dengan penggunaan teknologi terkini, bidang pertanian semakin mendapat tempat di hati anak muda yang menjadikannya sumber pendapatan utama. Bantuan dan bimbingan yang ditawarkan dari pelbagai agensi kerajaan kini lebih mudah diperolehi berbanding dahulu dan ini menjadikan usahawan di bidang pertanian lebih berdaya saing. Namun perancangan perniagaan dan hala tuju yang betul pasti menjamin kejayaan sesebuah perniagaan. Semoga segala usaha yang dilakukan oleh usahawan muda ini akan lebih berjaya dan mampu mengeluarkan lebih banyak lagi hasil padi serta menarik lebih banyak lagi usahawan muda untuk menceburi bidang penanaman padi secara moden.